Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wana Arsyad kembali bersiaran menemui anda. Kali ini saya akan membawakan satu spesimen artifak yang cukup bersejarah, cukup membawa erti, malah mampu untuk meremangkan bulu roma anda. Okey, bersama saya sebuah cok mohor Sultan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Ahmad Muazzam Shah, Sultan yang memerintah negeri Terengganu pada tahun 1881, ditabalkan pada tahun 1881. Cok mohor ini telah berada dalam simpanan saya lebih daripada 5 tahun setelah saya memperolehinya daripada seorang kolektor. Almarhum Sultan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Ahmad Muazzam Shah juga dikenali sebagai Sultan Zainal Abidin III. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, Sultan yang memerintah negeri Terengganu dari tahun 1881 sehinggalah 1918. Dan almarhum memegang tampuk pemerintahan selama 37 tahun. Dan mengikut catatan sejarah, almarhum Sultan Zainal Abidin III mula menaiki tahta pada usia 16 tahun. Naik tahta pada usia yang sangat muda, tapi kerana karismanya, beliau telah dipilih oleh pembesar-pembesar Terengganu ketika itu, bukan mengalahkan, tapi saya rasa mendahului pesaingnya, merupakan bapa saudaranya juga, Tengku Abbas. Sultan Zainal Abidin III adalah merupakan seorang sultan yang sangat menjiwai agama. Malah almarhum sentiasa mendampingi ulama. Ketika almarhum mula menaiki tahta pada usia 16 tahun, beliau mendapat petunjuk daripada Menteri Besar ketika itu yang bergelar Engku Besar Paduka Raja yang bernama Said Abdullah bin Muhammad, yang juga turut bergelar sebagai Syekhul Ulama, yang merupakan kekanda ipar almarhum. Di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin III ini, Terengganu pada tahun 1909 telah diletakkan di bawah pentadbiran British Protectorate, hasil daripada perjanjian Anglo-Siamese yang ditandatangani antara British dan Siam pada tahun 1909. Maknanya Terengganu selepas Siamese Treaty diletakkan di bawah pentadbiran British. Okey. Akan tetapi ini yang menariknya. Sebelum British dapat menguasai Terengganu, pelbagai usaha diplomatik telah dilakukan oleh pemerintah British. Biasalah orang nak mengending, kalau kata orang utara, memujuk Sultan dan juga pembesar-pembesar Melayu untuk British mencampuri hal-hal ekonomi, hal-hal persukaian dan juga hal-hal pentadbiran politik di Terengganu. Dan hal ini mendapat tentangan daripada Sultan. Malah secara berhelah dan secara berdiplomatik, almarhum Sultan Zainal Abidin III telah memperlihatkan kebijaksanaan baginda dalam berusaha sedapat mungkin untuk setidak-tidaknya melengahkan campur tangan Inggeris di Terengganu. Misalnya ada wakil Inggeris yang datang ke istana, dirujukkan wakil Inggeris tersebut kepada seorang orang kuat yang juga merupakan penasihat kepada baginda, iaitu almarhum Tunku Paluh. Dan kisah ini memang berlegar dalam pengetahuan masyarakat Terengganu tentang gabungan antara ulul amri dan juga ulama
dalam pentadbiran negeri Terengganu di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Hebat. Dan selain daripada Tunku Paloh, antara ulama-ulama lain yang sangat didampingi oleh Sultan Zainal Abidin III antaranya ialah Haji Wan Abdullah yang juga dikenali sebagai Tok Syekh Duyung. Okey. Haji Wan Abdullah bin Muhammad Amin dikenali juga sebagai Tok Syekh Duyung. Di Pulau Duyung tu bermukimnya Tuan Haji Abdullah ini. Keduanya Tuan Syed Abdul Rahman bin Muhammad yang turut dikenali sebagai Tunku Paloh, ulama yang cukup berbeza dalam pengetahuan agamanya, dalam sistem pengetahuan pentadbiran dan juga pertahanannya, menguasai banyak parlimen, bukan menguasai, banyak mendampingi, berdamping dengan parlimen-parlimen Melayu ketika itu. Seorang insan yang hebat, Tunku Paloh, dan kisahnya juga banyak dibukukan oleh pengkaji-pengkaji sejarah di Terengganu khususnya. Seterusnya, antara ulama dampingan Sultan ialah Haji Zainal Kampung Banggul, Haji Musa Atas Tol, Haji Muhammad Ali Kampung Gedung, dan baginda mempunyai guru bahasa Arabnya yang khusus, yang rasanya berketurunan Arab dan didatangkan daripada Jazirah Arab juga, Habib Umar Al-Atas. Itu dia. Maknanya ramai ulama yang mendampingi baginda, dan inilah yang menjadikan pemikiran, tindakan, akhlak baginda itu menjadi seorang sultan, seorang pemimpin yang mulia dan terpuji, disenangi oleh rakyat, disenangi oleh pemimpin-pemimpin dan pembesar. Alhamdulillah. Rasanya saya ingin sentuh balik tentang Chop Mohor ini. Selalunya Chop Mohor ini diperbuat daripada perak yang diukir, dan jika digunakan, ianya akan dicop di sebelah penjuru kanan surat yang turut ditangani sebagai dikatakan mempunyai autoriti daripada Tuanku Sultan. Dan dakwat yang digunakan, dakwat lecok, disebut oleh orang-orang yang mahir dalam bidang manuskrip, sama ada dakwat berwarna merah ataupun dakwat berwarna hitam. Itu dia. Dan dalam konteks Chop Mohor yang ada di tangan saya ini, ianya tidak, dia tulisannya dikatakan sebagai bila dicop tidak akan menampakkan, tidak dapat dibaca sebab tidak ada unsur terbalik, elements of mirror katakan. Tapi sebenarnya dalam pengetahuan saya, Chop Mohor yang sebegini adalah merupakan Chop Mohor yang akan dicop bersama dengan wax yang berwarna merah. Dan chop yang sebegini khusus untuk dicop di atas dokumen-dokumen perjanjian, sama ada perjanjian diplomatik, perniagaan ataupun apa-apa yang perlantikan pembesar dan sebagainya yang melibatkan autoriti daripada Tuanku Sultan. Ini dia. Okey, saya ingin mengulas sedikit tentang sejarah keterlibatan Sultan Zainal Abidin III di dalam menyalurkan bantuan kepada Sultan Ahmad Shah di Pahang. Merupakan asalnya Bendara Wan Ahmad, sama nama seperti saya.
Dan perang itu berlaku pada tahun 1894 dan semua orang maklum, khususnya orang-orang Pahang, maklum tentang kisah pertempuran di Jeram Ampai, yang mana pembesar-pembesar Melayu Pahang bersama, tentulah juga dengan izin dan juga perkenan almarhum Sultan Ahmad, pembesar-pembesar seperti Panglima Imam Perang Rasul Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau, Mat Lela dan juga Datuk Camang Gagah, seorang pembesar yang berdatang, yang saya rasa yang datang daripada Negeri Sembilan, yang mengajuk dengan Yang Tuan Tengku Antah setelah Yang Tuan Tengku Antah tewas dalam perang Bukit Putus 1875. Tok Camang Gagah ingin meneruskan pertentangan, tetapi sebaliknya Yang Tuan Antah mula menjalin hubungan diplomatik dengan British, dan akibatnya Tok Camang mengajuk dan lari ke Pahang membantu pembesar-pembesar Pahang, pahlawan-pahlawanan Panglima di negeri Pahang untuk menentang British. So jadi apa yang dapat kita lihat di sini, peristiwa penentangan di Jeram Ampai antara orang Melayu Pahang dan juga British menunjukkan bahawa inilah kali pertama penyatuan antara Sultan-Sultan Melayu, khususnya 3 Sultan Melayu, iaitu Pahang, Sultan Pahang, Sultan Terengganu dan juga Sultan Kelantan, bersatu untuk menentang kerajaan British. Okey, kalau sesiapa yang ingin melihat bagaimana kepribadian almarhum Sultan Zainuddin III, bolehlah merujuk kepada syair Tawarikh Sultan Zainal Abidin ketiga, hasil karangan Tengku Dalam Kaltum binti Tengku Wok Kazaki, yang ditulis pada tahun 1936, dan saya rasa naskah ini terdapat di perpustakaan dan juga Muzium Negeri Terengganu. Apa yang saya dapat katakan ialah sesiapa yang berhajat untuk membuat penyelidikan pada Cok Mohor yang berada dalam pegangan saya ini, bolehlah menghubungi kami di Facebook saya ataupun di email saya, ada tertera di hujung video ini. Dan insyaAllah saya juga memohon kepada para penonton untuk subscribe, untuk like dan untuk share video ini, selain daripada memberikan komen-komen yang positif, supaya kita dapat menjamin kesinambungan video yang sebegini, terutamanya dalam kita membuat unveiling khazanah-khazanah yang berharga sebegini. Dari itu saya Wan Arsyad memohon ampun dan maaf sekiranya ada yang terkasar bahasa, dan juga jika ada perkara-perkara yang salah yang saya sebutkan, mohon dibetulkan dalam ruangan komen. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.